Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang akan mengikuti kelas sejarah pada hari ini bersama saya Cikgu Nora Syikin. Okey, pada hari ini kita akan terus masuk kepada tajuk kecil yang baru, iaitu mengenai masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, apa itu masa silam? Masa silam ni merujuk kepada masa lampau ataupun masa lalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada zaman dahulu, dikategorikan sebagai masa silam. Jadi masa silam, kalau kamu lihat dalam kotak orange ni, dia kata masa silam merupakan rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan kronologi. Jadi urutan masa ataupun rentetan masa daripada awal hingga akhir sesuatu perkara, tentang sesuatu perkara ataupun tentang sesuatu peristiwa, disebut sebagai kronologi. Kronologi merupakan rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur, mengikut urutan masa dari awal hingga yang terakhir dan bergerak mengikut satu garisan lurus. Jadi satu garisan lurus ni kamu boleh lihat pada rajah di bawah ini. Di sini terdapat satu garisan lurus. Satu garisan lurus ini dikenali sebagai garisan masa ataupun garis masa. Garis masa ini sangat penting. Sangat penting untuk siapa? Untuk ahli sejarah, untuk para pengkaji ataupun para penyelidik, untuk researcher. Untuk researcher. Jadi para sejarawan telah membahagikan penulisan-penulisan mereka ataupun apa yang terjadi pada tahun ataupun pada zaman-zaman dahulu, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu mengikut garis masa yang ada, yang mereka telah buat. Contohnya, di sini dalam garisan masa ni terdapat zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi ni adalah di mana zaman kita panggil sebagai zaman manusia belum mempunyai teknologi. Belum mempunyai teknologi untuk mengira tahun. Untuk mengira tahun demi tahun. Sebab itu disebut sebagai zaman sebelum Masihi. SM ni merujuk kepada sebelum Masihi. Jadi bermulanya zaman Masihi adalah daripada zaman kosong Masihi ini. Manusia sudah pandai menggunakan teknologi untuk mengira tahun dan sebagainya lah. Dan ianya dikira dan dibahagikan kepada beberapa kategori lah. Kalau kamu lihat di sini ada dekad, abad, kemudian yang panjang ini adalah alaf. Di sini kita dapat lihat dekad ni bersamaan dengan 10 Masihi. 10 Masihi ataupun disebut sebagai 10 tahun. Abad ni merupakan satu abad lah. Satu abad, ia adalah bersamaan dengan 100 Masihi. 100 Masihi ni merupakan 100 tahun. Kemudian yang ni yang panjang ni adalah satu alaf. Satu alaf ni merupakan 1000 Masihi. Ataupun kamu boleh lihat, saya sudah berikan, saya sudah buatkan anda satu nota ringkas juga, di mana mungkin anda boleh faham lah garis masa ni ataupun disebut sebagai timeline. Jadi pelajar Cina yang tak faham mungkin boleh rujuk tulisan Cina yang saya telah translatekan ni. Jadi di sini satu dekad bersamaan dengan 10 tahun ataupun 10 Masihi. Kemudian satu abad bersamaan dengan 100 tahun, ataupun 100 Masihi. Satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun, 1000 years, ataupun 1000 Masihi. Yang ni saya tak dapat dalam tulisan Cina, saya tak dapat dia punya translation dia. Tapi saya harap awak faham lah. Satu alaf ni bersamaan dengan 1000 tahun. Ini adalah garisan masa. Garis-garis masa penting, yang penting dalam
sesuatu penyelidikan, dalam sesuatu pengkajian. Okey. Kemudian kita lihat kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan garis masa. Kenapa pentingnya garis masa ini kepada para sejarawan ataupun ahli sejarah? Pertama, kepentingannya adalah mendorong sejarawan membahagikan penulisan mereka kepada tema tertentu seperti politik, ekonomi dan juga sosial. Ataupun to divide lah their record or their writing, based on political issue, economy or social issue. Jadi kenapa benda tu dikategorikan sebagai politik? Kenapa tema itu dikategorikan sebagai ekonomi ataupun sosial? Jadi kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada zaman dahulu, kebanyakannya adalah melibatkan 3 isu utama ini. Sebab itulah para pengkaji mereka membahagikan penulisan mereka kepada 3 isu utama ni. Politik ni termasuklah bagaimana pemimpin zaman dahulu ataupun raja-raja zaman dahulu mengembangkan mereka punya kuasa, bagaimana mereka menjajah sesuatu daerah, sesuatu negara yang lain. Itu semua termasuk dalam politik. Ekonomi pula bagaimana mereka orang-orang zaman dahulu, manusia-manusia zaman dahulu memajukan negara mereka, bagaimana mereka memajukan diri mereka. Itu semua termasuk dalam ekonomi. Kemudian sosial adalah merupakan tentang kehidupan mereka, kehidupan sekeliling mereka. Apakah yang mereka telah ada dalam kehidupan sosial mereka dari segi teknologi dan sebagainya lah. Itu semua termasuk dalam sosial. Jadi sebab itulah garis masa itu adalah sangat penting. Sangat penting kepada para sejarawan ataupun para pengkaji untuk membahagikan mereka punya penulisan mereka punya rekod ataupun mereka punya writing kepada politik, ekonomi ataupun sosial. Kemudian yang kedua, kepentingan garis masa ni adalah memudahkan ahli sejarah membuat penyelidikan. Ini dah semestinya lah yang kedua. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah contoh garis masa dalam sejarah Malaysia. Bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kamu pernah belajar mungkin di sekolah rendah. Kemudian apabila Kesultanan Melayu Melaka ini digantikan pula dengan kemunculan kuasa-kuasa luar, seperti daripada Portugis, British dan sebagainya. Dan akhir sekali kemerdekaan negara. Ini merupakan garis masa ataupun timeline, history timeline, yang berlaku dalam Malaysia. Kalau kamu lihat juga dalam buku teks kamu, di muka surat 7, muka surat 7 ada gambaran apa ni? Gambaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Malaysia, dalam tanah Melayu. Kalau zaman dahulu kita sebut tanah Melayu, kita tak sebut Malaysia. Jadi apakah peristiwa-peristiwa rentetan peristiwa yang telah berlaku daripada zaman dahulu hingga zaman sekarang ada dalam kedudukan ni A, B, C, D, E. Tetapi dia tak susun dengan betul. Jadi kamu sebenarnya perlu susunkan manakah perkara ataupun peristiwa yang berlaku dulu di Malaysia. Kalau kita lihat di sini dia ada bagi satu soalan sebenarnya. Berdasarkan gambar A hingga E, bina peta pemikiran yang sesuai mengikut kronologi masa dengan tepat. Tak apalah, kamu tak perlu buat ni. Tapi saya nak kamu lihat daripada gambaran A, B, C, D, E, yang mana yang berlaku terlebih dahulu. Yang berlaku terlebih dahulu adalah peristiwa apa? Bermulanya kerajaan Melaka, iaitu gambar A ni. Gambar A ni adalah peristiwa yang pertama sekali yang berlaku dalam tanah Melayu. Kemudian apa lagi yang berlaku? Yang kedua, apa yang terjadi?
Yang kedua yang terjadi adalah kedatangan Portugis ke Melaka. Okay. Apabila kerajaan Melaka berkembang ataupun meningkat maju pada waktu zaman dahulu, okay, Portugis ni tertarik dengan negeri Melaka pada waktu itu, okay, dengan kerajaan Melaka. Jadi Portugis ni dia nak apa? Dia nak dapatkan Melaka lah pada waktu itu. Okay, sebab itulah mereka datang ke Melaka. Ini adalah peristiwa yang kedua. Okay. Kemudiannya apa lagi yang berlaku selepas itu? Okey, bukan saja Portugis, okey, tetapi ia juga menarik minat kuasa-kuasa luar yang lain seperti British dan sebagainya lah. Okey, kemudiannya apa lagi yang berlaku yang ketiga? Yang ketiga adalah pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey, juga untuk menguasai tempat, okey, di kawasan tanah Melayu. Okey, pendudukan Jepun di tanah Melayu adalah peristiwa yang ketiga. Yang keempat adalah Majlis menandatangani perjanjian kemerdekaan. Okey, ini adalah yang keempat, peristiwa yang keempat yang berlaku. Dan yang kelima akhir sekali adalah pengisytiharan Malaysia. Okey, maksudnya waktu ini Malaysia sudah merdeka lah, okey, daripada jajahan kuasa-kuasa luar. Okey, jadi inilah dinamakan sebagai kronologi. Kronologi ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku daripada awal hingga akhir dalam negara Malaysia. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ini, okey, ini sahaja mengenai garis masa dan juga ruang dalam sejarah. Okey, jadi saya harap anda dapat fahamlah sedikit sebanyak mengenai masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, sekian itu saja untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kamu semua.